Dan ini sempena Minggu Kewangan Global dari 22 ke 28 Mac. Ini satu program celik kewangan Fund for Life dilancarkan untuk anak muda dan juga kanak-kanak, ibu bapa dan guru untuk menyuntik keriangan dan pengetahuan berkenaan kewangan. Ini adalah dipelopori Bank Negara sebagai pengerusi bersama Jaringan Pendidikan Kewangan ataupun FEN. Menurut laporan tinjauan celik kewangan Malaysia oleh Ringgit Plus pada 2020, tahap celik kewangan di Malaysia tidak meningkat dari 2019. Menurut pengasas bersama Arus Academy, Alina Amir, pendidikan kewangan harus dimulakan seawal 7 tahun dan dibantu guru dan ibu bapa. Antara yang menarik dalam program ini ialah ia dirangka untuk kanak-kanak dan anak muda mengikut kumpulan umur dan pengguna yang berbeza. Dalam masa yang sama, ibu bapa dan guru turut boleh mendapatkan pengetahuan dan juga modul disediakan untuk menyampaikan ilmu kepada anak dan pelajar mereka. Program Fund for Life adalah selari dengan strategi celik kewangan kebangsaan 2019-2023 untuk meningkatkan kesihatan kewangan warga Malaysia. Dan seterusnya, apa cabaran anak muda untuk celik kewangan? Kita bersama dengan Wan Ahmad Najib, Ketua Pegawai Strategi dan juga Saluran Digital FWD Takaful Berhad untuk melihat kepada program Fund for Life pada ketika ini. Pertama sekali, mungkin Najib boleh jelaskan berkenaan dengan peranan FWD Takaful dan juga dalam memastikan modul berkenaan dapat diterima untuk anak-anak yang berumur 7 hingga ke 20 tahun. Apa yang diinginkan dan juga apa yang cuba diterjemahkan? Subject to violence. COVID has made that worse. Untuk kami di FB Takaful punya satu visi untuk mengubah cara orang melihat takaful. Dan kami sedar yang literasi kewangan ini adalah salah satu inisiatif yang perlu untuk menukar meningkatkan tahap literasi kewangan di golongan belia dan golongan anak muda. So kita melalui program ni, kita bersama-sama dengan Arus Academy membuat program Fund for Life dengan menyuntik elemen-elemen yang tertentu dalam program kami supaya anak-anak muda yang melalui program ini dapat merasakan betapa pentingnya melalui experiential learning. So kita masukkan elemen-elemen ini dalam program Fund for Life. Mereka dapat menghayati sendiri apa yang berlaku. Bukan sahaja secara teori, tapi melalui aktiviti-aktiviti yang akan memberikan mereka satu pengalaman, seperti kalau ada peristiwa mengejut, membuat pilihan-pilihan kewangan dalam kehidupan mereka melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan melalui program Fund for Life. Dan saya kira pengalaman tersebut akan memberikan mereka lebih banyak pengajaran dan juga pembelajaran yang lebih menarik, ya, Najib? Ya, betul. Dan kita bercakap berkenaan dengan syarikat dan juga ejen takaful, tentunya banyak berjumpa dengan anak muda di luar sana. Apa yang didapati daripada trend anak muda dan juga perancangan kewangan dan juga pelaburan? Adakah mereka faham kerana mengikut laporan daripada Ringgit Plus secara amnya berkenaan dengan pengetahuan kewangan, tiada perubahan daripada tahun 2019 ke tahun 2020? So secara amnya betul. Survey itu menunjukkan yang tiada banyak perubahan. Kerana dalam minda anak muda ni, mereka melihat matlamat jangka pendek, tertumpu kepada ingin memiliki barang-barang yang diingini. Kereta, telefon bimbit, baju cantik dan lain-lain. Ini tabiat sebenarnya, jadi kita semua pernah muda kan. Tapi hakikatnya ini bahaya kerana apabila mereka terjerumus ke dalam masalah kewangan di umur muda, susah untuk mereka keluar daripadanya. Kalau kita lihat pada data yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia yang lain, 40% golongan muda berbelanja melebihi kemampuan mereka. Kalau kita lihat yang dikeluarkan Ringgit Plus, lebih kurang 47%. Data yang lain juga menunjukkan pada 2018, 47% golongan muda mempunyai hutang kad kredit yang tinggi. Banyak faktor yang menyumbang kepada keadaan ini. Tapi kalau seseorang itu mempunyai tahap kreditasi kewangan yang lebih baik, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam yang bersesuaian dengan situasi mereka. Tapi sebenarnya apabila kami berjumpa dan berinteraksi dengan anak-anak muda melalui program literasi kewangan Fund for Life kami yang kami jalankan bersama Arus Academy, kami dapati sebenarnya anak-anak muda ni dia cepat dan dapat menangkap konsep literasi kewangan kalau diberi peluang kepada mereka untuk mempelajarinya. Itu yang kita cuba lakukan melalui program Fund for Life. Dan apa respon mereka kepada program Fund for Life ini? Adakah mereka juga teruja, menarik dan juga bagaimanakah ilmu-ilmu dan juga
perancangan kewangan tersebut dimudahkan agar mereka juga tertarik untuk berinteraksi dengan program Fund for Life ini? Okay, seperti yang saya ceritakan tadi, kami mengambil approach experiential learning, di mana kita buat dia menyeronokkan. Fund for Life program ni, dia kalau yang anchor dia, kita ada camp 3 hari, di mana hari pertama anak-anak muda ni akan melalui simulasi kewangan. Mereka seperti daripada kecil menjadi remaja, masuk ke sekolah, bekerja, dan sewaktu-waktunya tiba-tiba mempunyai berkahwin, punya anak, dan diberikan peluang untuk mereka membuat keputusan kewangan melalui aktiviti ini. Di sini mereka akan belajar secara praktikalnya apa yang berlaku kepada setiap keputusan yang mereka lakukan dalam satu safe environment. So mereka dapat membuat keputusan, kalau salah pun bukan jadi apa-apa kan. Dan selepas itu kita ambil, kita kupas balik apa yang dipelajari dan kita cuba tap ke dalam minda-minda anak muda ini untuk develop solusi financial literacy, bagaimana untuk memperkenalkan financial literacy kewangan kepada anak-anak muda yang lain. Itu antara aktiviti yang kami lakukan melalui Fund for Life. Mereka amat teruja dan very engaged suatu program ini, dan hingga kini alumni yang melalui program Fund for Life masih lagi berinteraksi dengan kami dan seringkali mengingatkan apa yang kami telah ajar kepada mereka melalui konsep-konsep perancangan kewangan yang kami berikan kepada mereka. Dan kami juga ingin tahu, pada umur berapakah anak-anak muda, kanak-kanak ini mula memikir tentang menyimpan dan juga fikirkan tentang secara paling mudahnya perancangan kewangan tersebut? Kalau kita lihat anak-anak muda ni, kalau kita tak berikan tunjuk ajar dan jalan untuk mereka belajar, mungkin mereka tidak sedar. Kerana itu, kami percaya perancangan kewangan perlu diterapkan seawal yang boleh. Tabiat menyimpan, berjimat cermat dan lain-lain perancangan kewangan ni perlu disemai di umur yang muda lah. Kalau boleh, bermula di bangku sekolah lagi. Alina Ami ada berkata kan, tadi Riza ada mention, umur 7 tahun. Supaya minda mereka boleh diprogram dan menjadi asas hidup mereka. Dengan kesedaran inilah yang kami FDW Takaful bersama-sama dengan rakan strategik kami Arus Academy memperkenalkan program Literacy Fund for Life ini. Kini di bawah sokongan Financial Education Network atau FEN yang dipromosikan bersama Bank Negara dan Suruhanjaya Security. So Fund for Life yang kami lancarkan semenjak tahun 2019 bertujuan untuk menerapkan dan mempersediakan anak-anak muda ini dengan kemahiran literasi kewangan bagi penggunaan mereka di masa kini dan di masa hadapan. So kita ajar mereka ada 6 objektif cilik kewangan yang disediakan dalam National Financial Literacy Strategy Malaysia tu. So kita cuba ambil setiap komponen ni dan kita terapkan dalam program Fund for Life itu. Supaya mereka dapat belajar dan mengetahui yang mereka tidak terlalu muda untuk belajar mengenai perancangan kewangan. Dan Najib, kita ingin tahu ya, Fund for Life ini dirancang ataupun dilancarkan tahun 2019, betul? Ya, betul. Dan adakah trend berkenaan dengan perancangan kewangan, tentang celik kewangan tersebut berubah ketika tempoh COVID-19 ini? Adakah perubahan ataupun kesamaan? Adakah mereka mungkin lebih risau berkenaan dengan masa depan ataupun bergerak ke hadapan berbanding dengan untuk menyimpan? Ini berkenaan dengan ibu bapa, guru di luar sana. Apakah perubahan daripada segi behavior ataupun perilaku berkenaan dengan penyimpanan dan juga celik kewangan tersebut ketika COVID-19 ini? Okey, kita semua tahu yang pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam kepada ramai rakyat Malaysia di luar sana dan anak-anak muda tidak terkecuali. Banyak laporan dikeluarkan. Kita lihat kalau laporan yang tadi kita sebut yang dikeluarkan oleh Ringgit Plus itu 53% mengaku yang mereka tidak mempunyai wang yang cukup untuk menyari hidup lebih daripada 3 bulan. Kalau kita fokus pula kepada anak-anak muda, nomornya lebih tinggi, lebih kurang 60% begitu. Tapi menurut kalau kita lihat trend tu, orang lebih berhati-hati dalam perancangan kewangan.
kita semua takut kalau apa-apa terjadi, kita tidak cukup duit. Seperti yang dikatakan tadi, yang 53% tu. Bagi takaful sendiri, Universiti Takaful ni yang memberikan perlindungan takaful, pandemik ini juga telah memberikan kesedaran kepada orang ramai yang takaful ni adalah penting. Kerana ramai yang mula sedar yang musibah ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Tak kira orang yang tua atau yang muda. Dan itu memberikan mereka kesedaran untuk mencari, walaupun takaful ni dalam sektor kewangan ni adalah salah satu sosial kewangan yang paling tidak popular, mereka mula mencari. Bukan kita jangan salah faham, kita bukan di sini hendak menakutkan orang mengenai pandemik atau apa-apa musibah. Tapi kita sebagai syarikat takaful ingin memberikan kesedaran dan jaminan kepada orang ramai bahawa melalui perlindungan takaful, mereka dapat meneruskan kehidupan sepenuhnya tanpa perlu risau sekiranya apa-apa menimpa mereka. So kita lihat, itu yang kita dapat lihat trend semenjak COVID-19 melanda. Okey, Najib, kita akan beri berehat seketika, Najib. Selepas ini kita nak bincangkan berkenaan dengan Minggu Kewangan Global ni. Apa sasaran dia, apa yang cuba dicapai dan juga apakah perubahan yang diinginkan dan juga ingin dilihat oleh syarikat seperti LWD Takaful berkenaan dengan perancangan dan juga celik kewangan di luar sana. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bertemu kembali, kita bercakap berkenaan dengan cabaran anak muda untuk celik kewangan sempena dengan Minggu Kewangan Global dan juga berkenaan dengan program Fund for Life yang dilancarkan pada tahun 2019 bersama dengan Wan Ahmad Najib, Ketua Pegawai Strategi dan juga Saluran Digital FWD Takaful Berhad. Najib, kita bercakap berkenaan dengan sasaran Minggu Kewangan ini. Apakah yang Najib lihat penting pada ketika ini untuk diterajui oleh Minggu Kewangan ini? Okay, untuk sebelum tu kita cerita sikit apa itu Minggu Kewangan Global. Minggu Kewangan Global ni atau lebih dikenali secara dunia sebagai Global Money Week merupakan satu kempen global yang dianjurkan oleh OECD, Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, dan disertai oleh 175 buah negara dan lebih daripada 10,000 organisasi di seluruh dunia. Di Malaysia, aktiviti-aktiviti Minggu Kewangan Global ni diselaraskan oleh FEN di bawah Seremban Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security dengan kerjasama berbagai rakan-rakan strategik seperti kami, FWD Takaful dan Arus Akademi. So tujuan kempen ini adalah untuk membina kesedaran tentang pentingnya ekstensif kewangan yang disasarkan terutamanya untuk anak golongan muda dan golongan belia ni, supaya mereka belajar kemahiran, pengetahuan dan kesedaran tentang menguruskan wang yang baik. Dia merangkumi semualah aspek sistem kewangan, simpanan, pelaburan, pemberantasan risiko, takaful dan sebagainya. Terdapat pelbagai aktiviti di kewangan yang dianjurkan sepanjang minggu ini hingga ke akhir Ahad ini 28 Mac. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh layari laman sesawang FEN di www.fennetwork.my. Di situ banyak program-program yang ada di sana, dan itu yang kita cuba itu yang Minggu Kewangan Global cuba untuk terapkan kepada semua golongan anak muda. Bagi Fund for Life khususnya, kami menyediakan pelbagai aktiviti kewangan yang menyasarkan pelajar-pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa, kerana kami percaya semua komponen-komponen ini memainkan peranan yang penting untuk membina generasi celik kewangan di masa hadapan. Kalau jika ingin tahu lebih lanjut, boleh layari www.fundfor.life. Dan bagaimana untuk pastikan juga komuniti yang terpinggir juga tidak ketinggalan? Mereka mungkin tidak boleh melihat ataupun komit kepada pelaburan perancangan kewangan yang banyak ketika tempoh COVID-19 ini terutamanya. Tetapi apa yang mereka boleh lakukan? Apa alternatif bagi mereka untuk mula celik kewangan tersebut? So kita selalu bincang berkenaan dengan kewangan komuniti yang terpinggir ni. Dan ini merupakan satu agenda sosial yang kita harus tangani secara holistik, terutamanya bila kita bincang pasal aspek kewangan.
pelaburan mungkin bukan sesuatu yang utama bagi mereka. Mungkin ada solusi-solusi kewangan yang lain. Kerana apa yang lebih penting untuk komuniti terpinggir ni adalah untuk membina financial safety net, dana kecemasan sekiranya apa-apa berlaku pada mereka. Dan di sini Takaful boleh memainkan peranan yang signifikan. Pasal mungkin itulah solusi yang mereka patut beri keutamaan. So kesedaran ini sekali lagi kita boleh capai dengan pendedahan dan melengkapkan komuniti pinggir dengan ilmu dan kemahiran perancangan kewangan melalui pelbagai program-program literasi kewangan. Dan kami melalui Fund for Life mempunyai satu agenda yang tersendiri untuk menyasarkan anak-anak muda daripada golongan ini. Dan Najib menyatakan bahawa komuniti pinggir banyak ada libat urus dengan program Fund for Life ini. Ada banyak engagement juga dengan program Fund for Life ini. Bagaimana Najib lihat cabaran mereka? Apakah isu utama yang berdepani mereka berkenaan dengan celik kewangan apabila ada interaksi dengan mereka tersebut? Apa yang Najib dan juga tim Fund for Life dapati daripada interaksi tersebut? So bila kita berinteraksi dengan anak-anak muda di komuniti pinggir ni, sebenarnya mereka tidak terlalu berbeza dengan orang lain. Mereka juga mempunyai impian, mereka juga mempunyai matlamat kewangan, matlamat hidup, dan mereka juga pada dasarnya yang paling penting untuk mereka adalah mereka ingin membantu keluarga mereka dan komuniti mereka. Mereka ingin keluar daripada keadaan komuniti pinggir. Itu adalah salah satu yang sangat konsisten apabila kami berinteraksi dengan mana-mana komuniti pinggir, anak-anak muda ni melalui program Fund for Life. Dan di situ kita cuba memberikan mereka tools dan pengetahuan untuk memberikan mereka sedikit tunjuk ajar bagi mereka membina satu pelan untuk mencapai impian-impian ini. Dan kita ada sekitar 1 minit lagi Najib ya. Terangkan inisiatif FWD Kasih, apakah yang cuba dicapai daripada inisiatif tersebut? Okey, FWD Kasih ni merupakan satu produk Takaful yang telah dibangunkan khas untuk memberi peluang bagi komuniti terpinggir mempunyai perlindungan Takaful pada harga mampu bilik. Sebenarnya komuniti terpinggir ni merupakan golongan yang paling terdedah, the most high risk komuniti jika berlaku apa-apa peristiwa yang menghentikan pendapatan mereka. Kerana sekiranya mereka tidak mempunyai financial safety net yang saya ceritakan tadi, mereka dan keluarga mereka mungkin akan terjerumus dengan lebih mendalam ke jurang kemiskinan. Melalui produk FWD Kasih, hanya dengan serendah RM2.50 sebulan bagi individu di bawah 39 tahun, mereka boleh mendapatkan perlindungan Takaful sebanyak RM10,000 sekiranya apa-apa berlaku pada mereka. Mungkin ini tidak banyak bagi kita, tapi mungkin cukup bagi komuniti ini kerana sekurang-kurangnya ia cukup untuk mereka bertahan sebelum mereka membina keupayaan untuk membina keupayaan kewangan mereka itu. Terima kasih Wan Ahmad Najib, Ketua Pegawai Strategi dan juga Saluran Digital FWD Takaful Berhad. Sebentar tadi membincangkan berkenaan dengan FWD Kasih dan juga sebelum itu membincangkan berkenaan dengan program Fund for Life sempena Minggu Kewangan Global. Dan teruskan bersama kami untuk laporan seterusnya. Kita akan berehat kembali selepas ini.